Again? Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okay, so terima kasih untuk semua yang hadir malam ni untuk kita punya webinar kesihatan mental. Jadi sebelum kita mulakan, saya harap semua dapat mutekan mikrofon masing-masing supaya tiada gangguan sementara sesi ini berjalan. Dan untuk pengetahuan semua, sesi ini juga akan dirakamkan untuk tujuan training di masa hadapan. Okay, so terlebih dahulu saya ingin perkenalkan speaker kita untuk malam ni. Jadi bersama kita sekarang kita ada Dr. Ahmad Rostam Mat Zain. Beliau merupakan consultation liaison psychiatrist di Kementerian Kesihatan Malaysia dan sekarang sedang bertugas di Hospital Sultanah Bahia di Alor Setar. Jadi doktor sekarang di Alor Setar ya? Betul. Okay. So beliau mendapatkan pendidikan di UKM dan juga di USM dan melakukan fellowship di National University Hospital di Singapura. Beliau mempunyai 16 pengalaman bekerja dan 11 tahun bekerja di dalam bidang psychiatry. Jadi memang banyak pengalaman Dr. Ahmad Rostam ni sekarang. Jadi webinar malam ni kita akan berbincang mengenai raksasa di dalam kepala, iaitu kegelisahan dan juga kerisauan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada Dr. Ahmad Rostam. Tapi sebelum tu, untuk mereka yang mempunyai soalan semasa sesi ini berjalan, kalau boleh typekan soalan anda di dalam chat box yang ada di bawah. Jadi kalau kita ada masa selepas habis sesi ini, kita akan cuba untuk utarakan soalan-soalan tersebut untuk doktor jawab selepas sesi beliau. Okay? So kita serahkan sesi ini kepada Dr. Ahmad Rostam sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih kepada Bifenders KL atas jemputan ini. Terima kasih kepada Adi kerana sudi menjadi moderator kita untuk malam ni. Obviously tajuk yang dipilih tu saya saja bagi dia sedikit metaphorical sebab topik yang kita nak bincang ni agak metaphorical sebab kegelisahan dan keresahan ni tuan-tuan dan puan sesuatu yang tidak kelihatan di mata kasar semua orang, dan kebanyakan orang beranggapan bahawa ia adalah sesuatu yang mudah dikawal, ia sesuatu yang sangat mudah untuk diberhentikan, dan ia bukanlah satu masalah yang besar untuk dibincangkan secara meluas macam ni kan. Kerana untuk orang yang tak pernah mengalami keresahan, kegelisahan, keresahan dan kegelisahan, mereka merasakan masalah ini adalah satu masalah picisan yang tidak perlu dipandang berat, dan merasakan bahawa cara yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah keresahan dan kegelisahan ialah dengan cara berhenti berfikir. In which kalau ke mana-mana pun kita pergi, itu adalah satu nasihat yang biasa kita dengar. Kat sekolah pun kita dengar nasihat yang sama, dekat universiti pun, dekat college, dekat tempat kerja, dekat mana-mana pun lah. Nasihat yang paling mudah yang biasa disampaikan kepada orang-orang yang mengalami masalah keresahan dan kegelisahan adalah dengan cara berhenti berfikir, in which ia adalah sesuatu yang amat sukar untuk kita lakukan. Sebagai contoh, macam saya sebut satu perkataan lah. Saya contoh sekarang, beri contoh, tuan-tuan dan puan-puan semua kena fikir tentang gajah sekarang. Gajah yang berwarna pink atau gajah berwarna merah, tak kisah warna apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirkan. Bayangkan dalam kepala sekarang kita ada satu ekor gajah yang berwarna-warni tersebut. Kita tengok gajah tu ada belalai dia, ada dia punya gading dia, ada dia punya telinga yang besar, ada dia punya ekor, ada kepala dia yang besar dan sebagainya. Dan sekarang saya suruh tuan-tuan dan puan berhenti daripada berfikir tentang gajah. Saya bagi 2 saat untuk berhenti berfikir tentang gajah. Boleh ke? Ataupun gajah berwarna-warni, gajah pink, gajah merah dan sebagainya. Gajah merah dan sebagainya sudah menyerang dengan kepala kita dan kita tak boleh nak berhenti berfikir daripada gajah tadi warna pink, boleh tak kita warnakan semula kepada kelabu? Maybe boleh, tetapi masih lagi kita boleh membayangkan gajah itu ada di situ. So macam ni kita nak stop benda tu kan. Jadi apa yang saya nak sentuh pada malam ni adalah satu masalah yang biasa berlaku di kalangan masyarakat kita di bawah payung yang sangat besar, which is actually anxiety disorder ataupun kecelaruan anxiety, di
di mana salah satu perkara di bawah kesalahan anxiety itu yang paling banyak berlaku di kalangan rakyat kita di Malaysia atau di mana-mana saja, especially terutama sekali dalam konteks COVID-19 sekarang ini, di mana kita memang berhadapan dengan masalah kerisauan yang pelbagai, keresahan dan kegusaran yang pelbagai yang mengakibatkan kita terganggu. So, apa yang saya sebutkan sebenarnya adalah berkaitan dengan generalized anxiety disorder. Ini satu masalah kegusaran yang sangat kerap berlaku di mana-mana sahaja dalam masyarakat kita, dan triggering factors dia adalah pelbagai. So bila doktor cakap pasal kegelisahan generalized anxiety disorder, ya bukanlah sesuatu kerisahan atau kegelisahan yang enteng ataupun boleh dipandang mudah, kerana bila sebut disorder tu tuan-tuan dan puan, ia merujuk kepada masalah kesihatan mental yang serius yang dikira sebagai penyakit, in which setiap kali doktor sebut disorder, maksudnya doktor merujuk kepada penyakit-penyakit yang boleh didiagnosa oleh pakar psikiatri ataupun clinical psychologist ataupun kaunselor-kaunselor yang terlatih. Dan ia bukanlah sesuatu perkara yang boleh kita kata okay, you just bertenang, stop thinking and you'll be okay. Di sepanjang saya punya talk ni akan ada gangguan suara kanak-kanak dan sebagainya, minta maaf sebab rumah saya ada ramai kanak-kanak. Jadi saya tak ada tempat lain daripada bersembang selain daripada di sini. Jadi of course ada gangguan lah. Jadi bila cakap tentang generalized anxiety disorder, saya memaksudkan satu masalah kesihatan mental yang sangat serius yang selalu dibincangkan tetapi selalu disalah tafsir. Dan generalized anxiety disorder yang pertama sekali bila doktor-doktor mendiagnosa penyakit ini, doktor merujuk kepada satu masalah yang dalam bahasa Inggeris dia perkataan yang digunakan adalah intrusive thoughts. Intrusive thoughts. Maksudnya we are talking about intrusive. Intrusive perkataan lain ni lah intrude ataupun intruders. Kalau kita faham perkataan intruders, ia adalah berkaitan dengan penceroboh. Penceroboh. So bila kita cakap tentang intrusive, maksudnya sesuatu yang menceroboh ke dalam fikiran kita. Dan bila kita cakap tentang menceroboh, tuan-tuan, ia bukanlah sesuatu yang di dalam kawalan. Ia adalah sesuatu yang datang dan datang dan datang dan datang dan datang dan kita tak mampu untuk menepisnya walaupun kita pasanglah pagar macam mana sekalipun. Dan contohlah, saya bagi contoh mudah je. Kalau katakanlah kita ada satu rumah yang kita tinggalkan, kita letak padlock pelbagai alarm sistem dan sebagainya, and then suddenly dengan segala benda yang kita letak sebagai protection factors tu, and suddenly ada orang berjaya masuk, which is actually the intruders. So dalam konteks itu sebenarnya yang apa yang saya maksudkan adalah dalam konteks intrusion ataupun intruders ni atau intrusive thoughts ni, walau bagaimana kuat kita sekalipun, jika sekiranya kita diuji dengan penyakit ini, ia bukanlah sesuatu yang boleh dikawal walaupun orang kata engkau bukannya hebat ke, engkau bukannya kuat ke, engkau bukannya sangat positif ke, engkau bukannya seorang yang mudah menyelesaikan masalah dan sebagainya. Sebab we are talking about illness, we are talking about illness. Ini yang selalu orang salah faham. Sebab orang beranggapan bahawa ini adalah masalah biasa. Alah, biasa risau, normal lah kan, aku pun risau sendiri. Even the psychiatrist can say that. Even clinical psychologist dan kawan yang biasa dengan berjumpa dengan klien-klien yang ada masalah kesihatan mental akan menyatakan mereka sendiri pun ada kegelisahan, tetapi we are talking about intrusion of thoughts. Intrusion of thoughts yang di mana thoughts itu, pemikiran itu datang dari pemikiran mereka sendiri. Mereka tahu benda itu datang dari mereka, tetapi mereka tidak mampu mengawal sesuatu yang ada dalam kepala, which is actually, kalau kita boleh translatekan, ialah sesuatu yang overpowering, sesuatu yang menguasai, yang boleh menguasai kita dan mengawal segala benda yang kita rasa kita mampu kontrol, kita mampu kawal dan kita mampu hentikan. Itu situasi dia. So we are talking about a monster atau raksasa yang ada dalam kepala kita yang menguasai keadaan dan akan membebankan kita dalam konteks tersebut, which is actually not very easy. Okay, so we are talking about intrusive thoughts, pemikiran yang hasilnya datang daripada kita repetitif, berulang-ulang dan kita tidak mampu hentikan walaupun kita cuba macam mana sekalipun. Bagi contoh, we are talking about stopping. We are talking about the rubber band yang macam dan kita stop. We are talking about writing it down. We are talking about journaling the thoughts and everything, and we are not able to stop it. So this is not easy. So intrusive thoughts which is coming from our own brain and actually recurrent. Dan biasanya tuan-tuan dan puan, thoughts ini akan datang pada ketika kita nak rehat. That's the problem. Itu masalah utama dia. So bila mana seseorang itu baru nak rehat, baru nak bertenang, baru nak duduk, baru nak tidur dan sebagainya,
it will come dalam segerombolan pemikiran yang tidak mampu dihentikan. Walaupun dia akan cuba restlessly, dia akan rasa gesah, gelisah dan sebagainya untuk mengawal situasi itu, tetapi masih lagi gagal. So it's not easy. So then we are talking about repetitively, dan ia berpanjangan tentu. Bukan macam contohnya macam kita risau tentang sesuatu. Risau yang very clear, kita memang patut risau. Ini adalah sesuatu yang sangat picisan. Orang tak nampak macam alah, benda itu pun nak fikir kan. Sesuatu yang sangat kita panggil sangat kecil, sesuatu yang kita tahu benda tu tak perlu nak fikir, dan kita terpaksa fikir sebab otak kita duduk berjalan dan berfikir. Itu masalah dia. Which is not something yang kita rasa macam selesa. So kita tak suka untuk fikir benda tu. Contoh macam, saya bagi contoh macam ni lah. Besok saya on call. Maksudnya saya akan kerja 24 hours. Malam ni saya kerja 24 hours. Tomorrow saya akan kerja another 24 hours. The next day saya akan kerja 24 hours. Kalau saya seorang yang anxious, kalau saya seorang yang ada masalah anxiety disorder, I cannot stop thinking about the work tomorrow, satu. I cannot think, saya tak mampu berhenti untuk berfikir tentang apa yang akan berlaku esok walaupun tak berlaku lagi. Saya tak boleh berhenti berfikir tentang apa yang patut saya buat untuk esok dan lusa, dan saya tak boleh berhenti berfikir daripada apa yang akan berlaku dengan pesakit saya, apa yang akan berlaku dengan junior doktor saya, apa yang akan berlaku dengan saya, apa yang berlaku dengan kereta saya, apa yang berlaku dengan tempat kerja saya, apa yang akan berlaku for the next 24 hours, 48 hours or whatever. So that is the situation. So what will happen is actually bila orang mengalami situasi ini, dan bila orang mengalami situasi ini, dia akan menjadi lumpuh sebab dia tak boleh nak buat benda lain. Dia tak boleh nak buat benda lain, dan hanya fikiran dia, that is the only thing yang dalam otak dia, dan segala benda yang ke hadapan dia akan jadi kelabu, akan jadi gelap, tak nampak apa dah kecuali pemikiran itu akan mula menguasai. Dan dia akan pusing, dan orang itu akan jadi lumpuh, susah nak fokus, susah nak ingat, dan obviously most of the time mereka akan mula risau tentang memori mereka. Mereka akan kata, doktor, saya perasan bahawa memori saya semakin merosot. Which is actually sebenarnya bukanlah diakibatkan memori dia merosot, sebab kita kena tahu bahawa proses memori melibatkan beberapa fasa. Contohnya, the first thing is registration. Registration ialah berkaitan tentang kita baca, kita nampak, kita lihat, kita bahu, kita dengar dan sebagainya, dan kita akan register dalam brain kita. Tapi bila mana tuan-tuan dan puan, otak kita dikuasai oleh that intrusive thought, pemikiran yang menceroboh itu, agak-agak kita boleh fokus kepada benda lain, which is actually impossible. That's why most of the time, orang yang ada masalah GAD, Generalized Anxiety Disorder, mereka akan mula mengadu tentang memori yang semakin merosot. Dia punya kefungsian yang semakin merosot, in which sebenarnya kalau doktor bercakap tentang disordered mental illness, we are talking about 4 domains. 4 domains yang terganggu dalam hidup kita. The first domain is actually sign, ada gejala. Bagaimana kita nak diagnosa, minta maaf. Bagaimana saya nak seorang doktor atau psikologis atau kaunselor mendiagnosa satu penyakit mental. Domain yang pertama yang we are talking about is actually gejala-gejala yang mesti lengkap. So dalam konteks GAD, gejala-gejala yang pertama yang paling penting adalah pemikiran yang berulang-ulang. Yang kedua ialah poor concentration, poor focus. Yang ketiga ialah ketidakupayaan untuk melakukan apa kerja yang patut, irritability, mudah marah, dan sometimes dia akan ada anticipatory anxiety, dia akan mula risau tentang sesuatu yang tidak ajak berlaku lagi, dan sometimes mereka boleh menunjukkan tanda-tanda fizikal, gejala-gejala fizikal, in which most of you will know is actually about panic attack. So some of our GAD akan ada panic attack ataupun kita panggil physical symptoms of anxiety, which is rasa kepala lightheaded, rasa macam susah nak concentrate, pernafasan rasa tak lancar, and then kita rasa macam a bit choking, kita rasa dada kita nak tarik nafas macam tak sampai-sampai, sometimes ada palpitation, jantung laju, tangan rasa sejuk, rasa kekuatan kita kurang dan sebagainya. That is actually physical symptoms of anxiety, and it actually can be a panic attack by itself. So saya tak mau sembang pasal panic attack, we are just concentrating on anxiety disorder. Gejala, the first thing. Second thing ialah durasi ataupun tempoh penyakit itu perlu dipenuhi. When we are talking about GAD, Generalized Anxiety Disorder, we are talking about satu tempoh yang sangat panjang, which is actually 6 months, gangguan pemikiran itu mengganggu tuan-tuan. Most of the days of the week or the month, most of the days, which is actually not easy. So ini adalah sesuatu yang
yang kita kena perhatikan. So duration, gejala. Yang third ialah kefungsian, functionality. So bila kita mengalami disorder, penyakit mental, tuan-tuan, we will have difficulty to function as a person. Kita tidak mampu untuk berfungsi secara biasa kita lakukan sebab kita akan terganggu dengan gejala dan juga durasi kita dapat penyakit. So kefungsian tuan-tuan adalah salah satu perkara yang sangat penting before kita boleh menyatakan bahawa kita mempunyai penyakit mental ataupun masalah kesihatan mental. Sebab masalah kesihatan mental can be anything under the sun, and usually despite kita ada masalah kesihatan mental, mungkin saya pun ada masalah kesihatan mental saya sendiri, contohnya mungkin saya risau tentang apa-apa yang akan berlaku whatever, ataupun kita mungkin terganggu kefungsian kita tetapi tidaklah berterusan. Bila kita bercakap tentang penyakit mental, disordered mind, kita bercakap tentang masalah kefungsian yang berterusan dalam mana-mana domain dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, domain kehidupan ialah sebagai seorang individu, sebagai seorang yang dewasa dan sebagainya, ada personality sendiri. Salah satu yang akan berlaku dengan kefungsian kita akan kehilangan kita punya identity in a sense. Maksudnya kita berubah. Orang nampak perubahan pada diri kita. That will be the first domain. Second domain ialah perhubungan antara orang kita dengan orang lain yang paling rapat dengan kita. People will see that orang-orang berdekatan dengan kita akan nampak bahawa kita berubah dan kita tidak lagi seperti dulu. The second domain. The third domain, if we are bekerja, jika kita belajar sebagainya, dia mula mengganggu kefungsian kita sebagai seorang pekerja, seorang pelajar atau siapa saja kita di luar sana dalam masyarakat. So, 3 domain dalam kehidupan ini yang kita terganggu. So, we are talking about symptoms, we are talking about duration, tempo, we are talking about functionality, kefungsian, dan the fourth domain, which is very very important, but inilah kenapa you all kena jumpa doktor jika ada masalah, kerana kita kena pastikan bahawa tidak ada masalah-masalah kesihatan fizikal yang boleh dirawat tetapi gagal dirawat kerana kita tidak berjumpa doktor dengan betul. So, sebagai contoh, kadang-kala masalah-masalah gejala kegelisahan, kerisauan ataupun gejala-gejala terutama yang menunjukkan simptom fizikal boleh diakibatkan oleh masalah-masalah kesihatan seperti masalah jantung, masalah paru-paru, masalah endokrin, apa itu panggil kelenjar, dan pelbagai masalah-masalah perubatan yang boleh menyerupai masalah seperti kegelisahan, seperti keresahan ataupun apa-apa penyakit mental disorder yang lain. That's why it's very important untuk kita jumpa dengan medical doctors walaupun sekali supaya kita boleh dipastikan bahawa kita tidak ada masalah-masalah perubatan yang gagal dikesan kerana kita fikir ini mesti mental disorder lah, ini mesti mental disorder. Sebab walaupun saya contohnya saya dah 11 tahun dalam bidang ini, saya masih lagi akan check sakit saya berkaitan dengan masalah-masalah fizikal yang lain. Sebab saya tak nak miss apa-apa. Sebab sometimes symptoms boleh menipu kita. Kadang-kadang simptom-simptom gejala-gejala yang tunjukkan boleh menipu kita. Kita ingatkan penyakit mental, rupanya penyakit fizikal. Kita ingat penyakit fizikal, rupanya penyakit mental. Ini yang kali inilah ada pentingnya untuk jumpa doktor untuk mendapatkan pengesahan tu, diagnosis tu. Sebab kalau kita tengok di luar sana tuan-tuan, sebenarnya agak senang untuk kita diagnosis diri kita sendiri kan. Pergi dekat Google, type general anxiety disorder, keluar screening tools, kita type, rupanya aku ada anxiety disorder. And suddenly, voila, we have anxiety disorders now. Tapi it's not as easy as that. Sebab ada banyak sebenarnya steps yang you all kena go through before kita boleh commit to certain diagnosis. Even if let's say macam doktor pun will take time untuk kita betul-betul commit to certain diagnosis. Dan diagnosis dalam mental illness, penyakit-penyakit mental ni tuan-tuan pun dia sifatnya sangat dinamik. Maksudnya dia boleh berubah-ubah, dia boleh bercampur-campur, dia boleh ada kombinasi dan sebagainya. Yang ini yang kita kena perlu pastikan apa sebenarnya masalah dia. So I've talked about bagaimana kita diagnosa, and then seterusnya tuan-tuan, bila kita cakap tentang mental disorder, apa yang orang sekitaran kita nampak adalah kehilangan kefungsian. Itu adalah satu benda yang sangat besar. Dan poin inilah sebenarnya yang mengakibatkan banyak stigma terhadap mereka-mereka yang ada masalah kesihatan mental. Sebab orang tidak nampak raksasa ini, orang tidak nampak monster ini, orang tidak nampak apa yang dalam kepala kita. Dan orang beranggapan bahawa fizikal engkau okey, maksudnya engkau okey, kenapa engkau tak berfungsi. That's actually the simplest way of we trying to macam bagaimana kita melihat orang luar kan. So that's why orang tak nampak apa benda dalam kepala kita, orang tak tahu apa yang berlaku dalam otak kita dan sebagainya.
emosi kita, kognitif kita, psikologi kita dan mengakibatkan orang judge kita berdasarkan apa yang nampak di mata. So kalau katakanlah saya hari ni katakanlah saya declare bahawa saya sebenarnya ada MDD. Ada orang percaya ke bahawa Dr. Rostam ada MDD? Biar benar Dr. Rostam ni macam lawak kelakar. Okay. So macam we thought that actually no Dr. Rostam mungkin kita ada MDD. That kind of things kan. Sebab apa? You cannot see what is actually happening in my mind, what actually happening in my di dalam hati saya dan sebagainya. Sebab kita tak nampak tuan-tuan. Kita tak nampak. That's the main issue kenapa masalah-masalah penyakit mental ini selalu di-stigmatize atau selalu distigmakan dan orang banyak salah tanggapan. And at the same time, one of the reason why actually a lot of stigma behind it, sebab kita ada setengah orang di luar sana menggunakan perkataan ini loosely. Maksudnya suka-suka hati je pergi diagnosa diri sendiri, suka-suka hati je letak label dan sebagainya, suka-suka hati letak survivor, fighter survivor, sedangkan tidak pernah berlakunya diagnosa yang betul, proses yang betul, jumpa klinik psikologis ke, jumpa kaunselor ke, jumpa doktor sebagainya untuk memastikan kita memang ada. Sebab ada orang doktor pernah jumpa, dia mendakwa bahawa dia ada kemurungan, major depressive disorder lah, dia tu major depressive disorder survivor. And when we go through what he or she is going through, kita dengar dia punya cerita, dia sebenarnya dia tidak pernah pun didiagnosa sebagai MDD. Dan kita tahu bahawa apa yang dia lalui sebenarnya grief which is actually satu proses kita panggil berkabung yang normal berlaku kepada siapa saja apabila berlaku sesuatu yang besar dalam hidup mereka, negativity dalam hidup mereka. Tapi dia ingatkan dia telah mengalami MDD. Dan obviously when we are talking about grief adalah sesuatu yang normal. Dan orang boleh recover from grief in very short period of time. Contohnya dalam tempoh 6 minggu atau 2 bulan, orang boleh recover dah. That's why dia boleh recover dan dia mula mendakwa bahawa semasa saya mengalami MDD, saya buat ini. Which is actually, are you sure? Kan? Kita mula macam, that's not right. Kan sometimes ini yang akan menimbulkan stigma kepada pesakit lain sebab dia ingatkan dia tahu bagaimana perasaan menjadi MDD, dia ingat dia tahu bagaimana perasaan menjadi GAD, dia ingat dia tahu bagaimana perasaan yang menjadi seorang yang ada panic disorder dan sebagainya. So these are the things that kita kena perbetulkan dan kita kena perjuangkan untuk rakan-rakan kita yang ada masalah kesihatan mental dan sebagainya. Kerana penyakit mental tuan-tuan dia dia boleh dirawat, dia ada potensi untuk pulih sepenuhnya, dia boleh ada potensi remission, dia boleh ada potensi recover. Remission means pulih, recover means dia tidak lagi ada penyakit itu. Maksudnya memang zero. Remission means medication, recover means dia actually medication free sampai tahap itu. Dia orang boleh sampai tahap itu. Dan when we are talking about GAD, generalized anxiety disorder, tuan-tuan, kita juga kena sebut banyak lagi anxiety disorder penyakit-penyakit anxiety disorder di bawah payung yang sama. Generalized anxiety disorder satu benda yang saya dah sebut. Yang kedua yang biasa berlaku ialah panic disorder, which is actually sometimes dia boleh combine dengan GAD. Yang seterusnya ialah we are talking about social anxiety disorder, which is actually orang yang mengalami anxiety hanya dalam konteks sosial saja. Dalam keadaan lain dia tak ada masalah. Tetapi bila dalam konteks sosial, bila nak kena bercakap, bila nak kena present, bila nak pergi kerja, bila kena lakukan sesuatu dalam konteks sosial, dia akan ada masalah. Dan ini boleh melumpuhkan mereka. Dan seterusnya dalam konteks separation anxiety disorder. Pada ketika dulu kita ingatkan separation anxiety disorder ni lebih banyak berlaku pada kanak-kanak. Rupanya nowadays tuan-tuan, separation anxiety disorder boleh berlaku kepada parents. Parents nowadays, ibu bapa sekarang ni ada sibuk kat luar, sibuk dengan tugasan sebagai pekerja dan sebagainya, ibu bapa semua sibuk. Bila anak mula keluar rumah, dia orang yang ada anxiety problems. Dan anxiety problems ni dia sangat spesifik kepada isu separation yang berlaku antara dia dan anak. That's why we call it separation anxiety disorder. Saya bagi umum je tuan-tuan. Saya tak nak peningkan tuan-tuan dengan pelbagai istilah-istilah ini. Saya bagi pengenalan-pengenalan saja untuk just buka minda kita semua bahawa ada banyak sebenarnya diagnosa yang boleh diletak di bawah payung anxiety. Ini baru sikit. Social phobia, specific phobia can be part of anxiety disorder. OCD to a certain extent can be part of anxiety disorder. So ada banyak benda-benda. PTSD, another one can have symptoms of anxiety. So ini kan tuan-tuan tak payah nak fikir, macam mana nak diagnosis macam ni, macam mana nak diagnosis, tak payah.
Maksudnya kita kena cuba buka minda kita bahawa it's a lot of disorder yang kita mungkin tak pernah dengar, kita mungkin tak pernah tahu, dan tetapi sebenarnya adalah penyakit mental. Kerana itulah ramai orang salah faham bahawa penyakit mental ini sangat mudah kita kata. Okay. So next, agak-agak doktor, apa faktor-faktor bila we are talking about penyakit, biasanya orang akan tanya, doktor faktor-faktor apa kalau anxiety disorder ni, apa faktor-faktor yang boleh mengakibatkan seseorang ada anxiety disorder? So yang pertama sekali, when we are talking about faktor risiko, yang pertama sekali we should talk about faktor risiko ialah about genetic atau biological factor, faktor-faktor biologi. Faktor-faktor biologi itu salah satunya adalah faktor genetik keturunan. Tetapi of course ada ramai klien-klien saya akan tanya, doktor, saya ni ada GAD, patut ke saya kahwin, patut ke saya ada anak, saya risau bahawa anak saya akan ada GAD, saya risau anak saya ada mental illness dan sebagainya. Which is actually, when we are talking about genetics ataupun keturunan, ataupun pada konteks disorder, penyakit mental, dia bukanlah sesuatu yang definitif ataupun muktamad ataupun sesuatu yang confirm berlaku. Sebab dalam konteks genetic loading, ni very technical, minta maaf. Dalam konteks genetic loading, mental disorder bukanlah sesuatu yang dia diturunkan oleh satu gene saja. I'm not talking about that GIN, I'm talking about GENE. So it's not about satu gene saja, di mana dia adalah gabungan pelbagai faktor. Kita panggil sebagai polygenic hereditary. Tak apa tuan-tuan, dengar saja, angguk sudah. Tak perlu nak macam doktor nak kena tulis balik apa benda doktor sebut tadi, tak payah. Don't worry, saya saja nak bagi you all this jargon untuk macam bila sembang orang macam I heard that somewhere. So that kind of things. So when we are talking about pelbagai faktor genetik ni, we are not talking about one gene. It's actually a combination of lots of factors. Faktor-faktor yang berbagai yang keluar masuk, akhirnya kita mungkin dapat. That's why most of the time, even dalam konteks kalau dalam konteks psikologi ni tuan-tuan, salah satu research yang paling kuat sekali, yang paling boleh buktikan penyakit itu adalah genetik atau tidak, adalah kita panggil sebagai twin study, di mana satu pasang kembar kita akan ikut dia sampai besar dan kita tengok adakah penyakit yang sama akan berlaku pada kembar yang satu lagi. In which dalam konteks genetic disorder, walaupun kembar seiras, mereka tidak mestinya dapat penyakit. Contohnya kalau GAD, kalau seorang kembar dapat GAD, tak semestinya yang seorang lain akan dapat GAD. Which is actually, they have the same genetic, the same genes, which is they are actually from the same gene. Tetapi mereka boleh tak dapat, seorang dapat, seorang tak dapat. So why? Because ada banyak lagi faktor risiko yang lain. Faktor risiko yang seterusnya mungkin diakibatkan parenting style semasa mereka kecil dan sebagainya. Boleh juga mengakibatkan seorang itu terdedah kepada masalah JAD. Bagi contoh, ibu bapa dia sangat strict, very strict sangat, ini kawal, itu kawal, ini kawal, itu kawal, everything saja macam helicopter parenting, everything mak ayah settlekan. And suddenly bila dia besar, dia tak mampu untuk settlekan masalah-masalah kecil dan sebagainya. And started, they become very, what we call, they are very easily anxious dan sebagainya. Terutama sekali very strict parents. Terusnya, trauma-trauma semasa kecil pun boleh mengakibatkan seorang itu terdedah kepada anxiety disorder. Seterusnya, anxious personality trait. Personality memang jenis anxious. Ada orang memang kita nampak dia jenis kalut sikit, risau sikit dan sebagainya kan. Kalau kat universiti, you all mesti biasa kawan-kawan yang a bit anxious. Tapi biasanya geng-geng anxious ni yang score kan. Macam alamak macam mana lah exam aku tadi, macam mana aku okey tak okey. Dia orang yang score. Yang jenis chill ni macam cucuk makan ni kan. Because the anxiety is not an illness. Actually, the anxiety is actually performance based. Because we need anxiety to perform. We need anxiety to perform. That's why kawan-kawan kita dekat universiti sometimes, dekat sekolah dan sebagainya, kita tengok dia orang boleh score sebab they have the anxiety that's actually push their performance to a very good standard. Dalam konteks ini, dia buktikan bahawa stress atau anxiety yang meningkat boleh meningkatkan performance. That's why we need anxiety. Kita tak boleh kata, oh saya nak zen, saya nak kekal tenang, saya tak nak. No. We need anxiety in our life to really push it sometimes. We need stress at times. So, and then what are the factors? Sometimes it's actually things that we take. Things that we take. Contohnya macam ada orang mengambil
suplemen-suplemen tertentu yang mungkin mengandungi bahan-bahan tertentu seperti stimulan dan sebagainya boleh mengakibatkan simptom seperti anxiety, ataupun steroid based medication dan sebagainya boleh mengakibatkan anxiety symptoms selepas kita berhenti daripada makan ubat-ubat tersebut. So benda yang kita makan pun boleh mempengaruhi anxiety disorder sebagainya. Dan when we are talking about faktor risiko, we are talking about 3 domains of faktor risiko. Yang pertama adalah apakah pencetus kepada penyakit itu. Ini biasanya yang doktor, klinik psikologi, kaunselor akan cari korek apakah pencetus. Yang kedua adalah apakah perkara yang akan mengekalkan penyakit tersebut. Maksudnya faktor-faktor yang berlaku dalam kehidupan seseorang itu, suasana hidup dia, sosial dia, hubungan dia, sokongan dia dan sebagainya yang boleh mengakibatkan penyakit itu terusan. Faktor risiko yang ketiga adalah kita panggil saya predisposing. Predisposing tu yang doktor sebut tadi, genetik lah, parenting lah, trauma lah, whatever that we take. So all those things actually banyak kan. So you all mesti sekarang ni doktor boleh slow sikit tak sebab laju sangat. So, kami dah pening. so itu situasi dia. So bila orang tanya, oh anxiety disorder ni apa? Okay, let me start my lecture now kan. You can talk 2 hours, 3 hours about this kan. So these are the situations. So faktor risiko, and then doktor boleh ke ada sesuatu yang boleh protect me from having anxiety disorder? That is actually very, very tricky, right? Even I myself cannot say that I'm protected from having any kind of mental illness. Sebab I don't know what's actually happening tomorrow. I don't know what will happen in 5 years time, 10 years time, 20 years time. I have no idea. Tetapi when we are talking about protective factor, teman-teman, faktor-faktor yang boleh melindungi kita daripada penyakit-penyakit begini, of course we are talking about very cliche kind of things. Kena amalkan gaya hidup sihat. Exercise, jaga makan, jaga badan. Jaga badan bukan maksudnya macam sampai kering celing. Maksudnya jaga badan ni bagusnya jaga badan sihat, makan yang sihat, exercise dan sebagainya. Mengamalkan teknik-teknik relaksasi yang betul, mindfulness dan sebagainya. Bukan mindfulness yang we are talking about mindfulness, anxiety, relaxation dan sebagainya. It's not about bila kita sakit. Mindfulness dan anxiety, relaxation is actually useful bila kita okay. Sebab kita kena buat masa kita okay supaya bila kita tak sihat nanti, kita boleh amalkan dengan lebih mudah. That's why ada one of the question that I get from Kenny tadi kan, the question is asking about kenapa bila saya kena panic attack atau saya tengah anxious, saya tak boleh berzikir, saya tak boleh bertenang sebagainya. Of course, because when you are having the attack, no whatever that you have will not be able macam boleh buat sebab even sometimes orang yang tengah panic attack ataupun anxiety attack yang very severe, nama dia orang pun boleh lupa. That's the situation. Cara nak bawa kereta pun dah lupa, kiri kanan pun boleh lupa dan sebagainya. Ini kan pula then masa itu baru nak mengamalkan relaksasi dan sebagainya. Forget it. That's not the time for you macam okay sekarang saya kena buat relaksasi sebab nanti saya akan sebut sikit tentang rawatan. So that's not the time anymore. So that's the kind of protective factor. We are not able to protect ourselves properly from any kind of mental illness, but we have macam the general idea how to make sure that we are, if let's say we are having a problem, we won't macam progress ataupun digress ataupun worsen into full-blown mental illness ataupun severe kind of mental illness. So having said that, when we are talking about penyakit kantor rompan, sama macam COVID-19 lah. COVID-19 is now so in the thing sangat popular nowadays kan. This is the thing yang kita dengar everyday sampai kena pakai mask ke mana-mana sebagainya, which is actually pelik sangat kan. But unfortunately we need to do that. So dalam konteks COVID-19 pun, walaupun kita tahu ada pelbagai cara untuk memastikan bahawa kita tidak dijangkiti, still there is a possibility that kita boleh dijangkiti secara tidak sengaja, whatever it is kan. So that is the situation with mental illness. Walaupun kita buat pelbagai cara untuk kita menghalang, contohnya menghalang penyakit mental, we are still can have mental illness for whatever reason that we never know. Kita doa je lah, kita doa supaya kita janganlah dapat, jika kalau boleh kita terlindung daripada masalah ini, sebab kita tahu, kalau macam saya kan, saya tengok pesakit saya, klien-klien saya yang suffer through it kan, kita macam, ya Allah minta jauh lah kan. Kita tahu betapa teruknya perasaan, bukan betapa teruknya situasi orang yang berhadapan dengan cubaan ini. So there goes to the next thing yang one of the Kenny yang forward soalan tu adalah berkaitan dengan kenapa orang selalu kaitkan iman
dalam konteks mental illness ataupun kekuatan kepercayaan kepada agama Tuhan dalam konteks mental illness, which is actually unfair. When we are talking about agama ataupun keimanan ke whatever kan, dan spirituality lah, I'm talking about spirituality. It's actually a protective factor, adalah salah satu faktor protektif atau faktor pelindung dalam kehidupan kita dan mampu membantu kita untuk pulih daripada masalah-masalah kesihatan mental. But we are not talking about mental illness, tuan-tuan. Kesihatan mental, masalah kesihatan mental is not equal to mental illness. It's actually just a very different, same spectrum tetapi a different end. So when we are talking about kurang iman ke, kurang agama ke, tak percaya Tuhan dan sebagainya, we are not talking about dia actually sebenarnya diorang salah faham bahawa mereka ingatkan masalah-masalah biasa harian. Of course, when we are talking about masalah-masalah biasa harian, we can talk about you kena bersabar, you kena ingat Tuhan lebih banyak dan sebagainya. Tetapi bukanlah salah untuk sebut itu kepada seseorang yang ada masalah kesihatan mental, tetapi mereka tidak boleh dipersalahkan dengan label-label kurang iman, kurang agama, kurang ingat Tuhan dan sebagainya bila mereka berpenyakit. Itu adalah sesuatu yang tidak adil untuk sesiapa saja, termasuklah kita sendiri. No one knows tahap keimanan kita, tahap kepercayaan dan sebagainya. So before I go any further, at the same in the same topic about iman dan so when psychiatrists talking about iman, whatever, it's actually we are talking about spirituality, psychospirituality, which is actually one of the treatment modalities, salah satu cara untuk kita membantu seseorang yang ada masalah kesihatan mental atau penyakit mental untuk pulih. Tetapi dia bukanlah satu-satunya komponen untuk merawat. Bukanlah satu-satu komponen. Dia adalah salah satu komponen, tetapi bukannya satu-satunya komponen. So when you see someone, you say that okay, the only way untuk you selesaikan penyakit mental dia dengan cara psychospirituality, macam you should be more careful. Sebab in terms of these components kan, dalam hidup kita kena ada banyak komponen barulah jadi. Bila kita cakap penyakit mental, it's actually ada banyak komponen di dalamnya, dan bila nak rawat, dia kena ada banyak komponen untuk membantu juga. So, I'm talking about psychospirituality, terapi dan sebagainya, memang kita ada psychospirituality terapi, tetapi dalam konteks itu tuan-tuan, benda yang kita nak ingatkan kepada pesakit kita is actually about, dan bukan semua klien kita boleh sebut tentang psychospirituality. Depends. Bila klien kata, okay doktor, can you comment about psychospirituality a bit, barulah kita boleh open up ataupun we can offer things like that. Sebab tidak semua orang bersedia untuk itu, dan tidak semua orang boleh okey dengan itu. Sebab kita punya tahap kepercayaan kita, walaupun mungkin agama kita sama, tahap kepercayaan kita, tahap kefahaman kita, tahap hubungan kita amat berbeza. So we cannot judge people macam prorate, prorata macam semua orang sama je, kena kau orang agama whatever, mestilah kena faham begini, which is actually so it's actually not like that. Depends on client, very specific, very individualized, dan dia bukan boleh pukul rata. When we are talking about, of course, bila keluar sana kita dengar motivational speakers dan sebagainya, of course dia boleh hantam semua orang kan maksudnya. Because they are talking to laymen, so they are talking about people yang tak ada masalah. Ataupun they are talking about people yang ada masalah sikit-sikit yang tidak sampai penyakit. The keyword there is actually penyakit. That's very important. So, dalam konteks psychospirituality, apa yang doktor akan bantu bila kita cakap tentang ini adalah meningkatkan perhubungan you dengan Tuhan you, meningkatkan perhubungan you dengan Tuhan you. So apa cara dia ialah up to you macam mana you nak buat. Doktor takkan bagi prescription, okay prescription saya ialah 1000 zikir, 1000 subhanallah, whatever. Al-Quran kena khatam, no. It's actually about very individualized, sangatlah berbentuk peribadi, dan mereka sendiri yang kena explore essentially how I want to improve my perhubungan dengan my God, that kind of things. So saya dah mula masuk dalam rawatan kan. So now let's talk about rawatan. So when we are talking about rawatan, we are talking about 4 domains. Saya dah sebut pasal the first domain, which is actually not the first domain, but one of the domains is psychospirituality. So when we are talking about GAD, tuan-tuan, the first domain rawatan adalah biological ataupun pharmacological, ataupun bahasa kita ubat-ubatan. So of course, ramai antara klien yang pernah pergi dekat mana-mana GP ataupun mana-mana private hospital dan sebagainya, sometimes they are given one medication or two, dan mereka akan demand for certain medication yang sebenarnya kata, okay doktor, saya nak ubat ini saja. Kalau doktor tak bagi ubat ini, doktor bagilah ubat lain, tak akan berkesan, saya nak ubat
ini saja when we see that medication, oh yeah, we know the medication. What we call benzodiazepine, which is actually a group of medication. It's not really ubat untuk masalah GAD, tetapi dia membantu mengurangkan simptom-simptom GAD. Biasa ada ubat yang kita bagi untuk mengurangkan simptom, ada ubat yang kita bagi untuk merawat ataupun sebagai maintenance treatment ataupun rawatan untuk kekal for the next few months. So ramai orang tersilap, terkeliru dengan symptomatic relief ataupun ubat-ubatan yang beruntuk melegakan gejala, yang sebenarnya tidak boleh dimakan secara berterusan. You all can discuss about it. You all akan tahu, doktor, ubat ni ubat apa doktor? Ini ubat untuk rawatan untuk for the next 1 or 2 years ke? Ini untuk rawatan ni sebenarnya untuk gejala saya sekarang. So doktor akan terangkan, ini ubat untuk merawat gejala awak sekarang. It can be very useful masa you tengah teruk, tetapi kita akan bercakap tentang stopping the medication very very soon. Maksudnya within few weeks kita akan stop this medication. Tapi kalau you all tak betul-betul talk to your doctor satu, ataupun you keep on lompat-lompat doctors, you akan dapat this medication again and again and again, and you will never be okay. Sebab one of the risk, salah satu risiko untuk mengambil ubat-ubatan berbentuk symptomatic relief ataupun yang melegakan gejala saja, dia boleh mengakibatkan kebergantungan. When we are talking about kebergantungan, dia akan mengakibatkan tolerance, which is actually you kena ambil dos lebih tinggi dan dia akan menyukarkan kehidupan. Sebab there will be limits untuk doktor bagi, dan they won't give you everything because they know it's very dangerous. Dan kesan dia can be fatal, maksudnya kesan dia boleh mengakibatkan masalah kesihatan yang lebih teruk dan lebih berbahaya. Itu yang kita risaukan. So, bila doktor cakap tentang ubat-ubat untuk merawat secara long term ataupun jangka panjang, doktor bercakap tentang ubat-ubat antidepresan. Sebab ubat-ubat antidepresan juga digunakan untuk penyakit anxiety disorder. Doktor tak perlu sebut apa ubat itu, nanti you all quote terus nak tanya saya nak ubat ini, no. So, ubat ni sangat individualized. Kita ada at least 10 jenis ubat untuk anxiety disorder. Kita boleh pilih satu demi satu mana yang sesuai. Tapi umumnya doktor akan macam secara assessment, doktor akan tengok apa gejala utama, doktor bagi berdasarkan gejala utama, dan kita akan taper you up slowly. Dan tuan-tuan dan puan, saya juga kena ingatkan bahawa kebanyakan masa bila kita menggunakan ubatan, biasanya dos ubat yang kita gunakan untuk GAD adalah lebih tinggi berbandingkan dos ubat yang digunakan untuk depression atau penyakit-penyakit yang lain. Sebab GAD ni lebih sukar untuk dirawat in that sense. That's satu. Nombor dua adalah biasanya bila kita mulakan ubat, simptom kita akan up sikit. Simptom kita macam rebound sikit semasa kita mulakan ubat, especially the first 1 or 2 weeks. Sebab ini adalah salah satu sifat GAD. Memang bila kita start ubat, dia kalau macam lawan ubat. So simptom kita akan worsening, baru dia akan okay. So ini yang biasanya yang perlukan ubat yang symptomatic relief tadi, yang merawat gejala tadi. Sebab yang ni akan membantu bersaikon untuk bertenang semasa dalam situasi di mana ubat tengah nak mula start dan gejala akan makin teruk. So seterusnya ialah psychological. Psychological, when we are talking about psychological, ada banyak approach psikoterapi yang boleh digunakan dalam konteks merawat penyakit GAD. So yang pertama sekali adalah what we call as cognitive behavioral therapy. Saya sebut saja, ini adalah yang biasa digunakan, cognitive behavioral therapy yang pertama. Yang kedua adalah we are talking about mindfulness based terapi. Maksudnya kita akan terapkan psikoterapi di dalam mindfulness punya treatment approach. Yang ketiga adalah we are talking about acceptance commitment terapi pun boleh digunakan. Psychodynamic psikoterapi boleh digunakan. Banyak jenis terapi yang kita boleh gunakan untuk membantu merawat masalah GAD. So lots of things. So ini adalah benda-benda yang kita boleh lakukan. So what else? Social. So komponen seterusnya, I'm talking about biological, pharmacological, ubatan, psikoterapi. Yang ketiga adalah konteks rawatan sosial. So dalam konteks rawatan sosial ni, inilah yang pentingnya di mana kita perlukan contact person bila kita dapatkan rawatan. Sebab contact person ini akan membantu kita, satu adalah mendapatkan further history, lebih banyak maklumat berkaitan diri kita yang mungkin kita tak nampak.
That's why sometimes doktor akan request, boleh tak kalau macam saya contact whoever dengan family you, orang yang paling rapat ke, orang yang paling sayang dan sebagainya. Kalau kita nak tahu, dapatkan satu-satu informasi tertentu yang hanya boleh diberitahu oleh orang yang menyayangi kita, orang yang kenal kita daripada kecil dan sebagainya. Ini yang kita nak dapatkan, dan at the same time kita nak educate kita punya social circle ni supaya dia boleh bantu kita berhadapan dengan penyakit ini. Sebab we cannot fight alone. Kita tak mampu untuk berlawan sendirian sebab that's why kita perlukan sokongan sosial, termasuk dalam tempat kerja kita tu. Dan last sekali yang saya sebut tadi, psikoterapi psikospiritual. So nampak tak? So gabungan rawatan itu adalah berbagai sebagainya. So should we stop now Adi untuk soalan ke atau macam mana? Ke saya boleh continue? Okay, maybe kita boleh ambil satu soalan yang ada someone post dekat dalam chat box ni. How to stop the triggers? It triggers our trauma, stress. How to stop the triggers? Saya rasa Yusuf Engku Ismail ni is talking about post-traumatic stress disorder. Sebab when we okay, sorry. So when we are talking about trauma, we are not talking about GAD. GAD is totally different things. So dalam konteks ini sebenarnya saya rasa Yusuf bercakap tentang trauma. So trauma is actually about post-traumatic stress disorder ataupun apa-apa simptom masalah-masalah kesihatan mental yang diakibatkan oleh trauma masa lepas, termasuklah major depressive disorder dan sebagainya. So how to stop the triggers? So when you are talking about GAD, there's no triggers, no specific triggers. Sebab I'm talking about intrusive thoughts kan. Intrusive thoughts does not require triggers. Intrusive thoughts it does not require triggers. See, PTSD even panic attacks tu ada trigger. Okay, PTSD. So addiction, of course, yes. Okay, tak apa. So triggers ni, okay. So let me talk about triggers now. So trigger ni can be anything. Trigger ni can be anything, and I'm not talking about GAD now. Saya cakap pasal masalah penyakit mental yang lain. So trigger yang pertama sekali, bila kita bercakap tentang trigger sebagainya, it's very difficult untuk kita berhenti daripada terdedah kepada trigger. Kalau yang pertama, when we are talking about addiction contohnya, trigger can be loneliness. Trigger can be nampak kedai. Trigger can be number phone kawan. Trigger can be so many things. So one of the ways of managing the triggers ni sebenarnya adalah you need to identify nombor satu. Nombor satu, you kena identify apakah trigger ni. Barulah you boleh able to move forward untuk bagaimana untuk mengawal. So nombor satu ialah identify the trigger. Yang pertama. Yang kedua adalah when you identify the trigger, identify what can stop you from getting the trigger. Okay, this is sometimes kadang-kadang you tak boleh lakukan seorang. Kalau you kata doktor saya dah try macam-macam, doktor saya tak boleh stop the triggers. Okay, so it means that you cannot do it alone. You need to have a professional to help you. Okay, so identify the trigger, identify what are the things that you do to stop from having the trigger, identify what are the things that you do to reduce the effect of the triggers, dan identify yang seterusnya, identify what is actually your strength. Most of the time when we are having mental illness, when we are having mental disorder and whatever, kita ada kecenderungan untuk hanya mengenal pasti kelemahan, which is not helpful. Sebab dalam konteks rawatan, dalam konteks kita nak membantu diri kita, it's not about medication saja. It's about mengenali diri kita, identify siapa kita sebenarnya, apakah kekuatan kita dan sebagainya, apakah value kita. Value, when I talking about values, so saya sentuh sikit salah satu teknik dalam psikoterapi, which is actually acceptance and commitment therapy. When we are talking about values, we are talking about apa yang menghidupkan kita everyday. Apa yang menggerakkan kita everyday? Apa yang menyebabkan kita datang senyum kat muka kita everyday? Apa benda yang menyebabkan kita nak tunggu esok? That are the things yang sebenarnya value kita. Bagi contoh, doktor boleh katakan macam ni lah. Contoh kalau katakan saya gunakan diri saya sendiri, saya kata my value is actually, value yang saya pegang adalah I love my job, I'm hardworking. So my value is hardworking. So when I talk about hardworking, kita sentiasa bercakap pasal kerja,
kerja kuat, that kind of things kan. So that's my value, hardworking. Ada orang dia punya value adalah love, ada orang dia punya value adalah care, ada orang dia punya value adalah trust. Whatever it is actually, the value will make you move. So itu adalah konsep acceptance commitment terapi lah. So next thing ialah you must remember that you need to accept the fact that you cannot control the world. Sometimes kan kita tak boleh nak accept the fact yang kita ada banyak benda yang kita tak boleh control. We are always macam control freak. Kita try nak control banyak benda, kita ingatkan kita boleh mampu control banyak benda, but problem dia lah actually we are not able to control anything most of the time, especially when we are talking about future. So to accept the fact that we are not able to control the trigger alone is actually one of the way for you to move forward. The next will be how to commit to be able to be okay, which actually you cannot do it alone. So sometimes kita akan ada tendency, kecenderungan untuk cakap, oh orang lain tak nak bantu saya, macam mana saya nak okay doktor? No. Especially for you to be able to be okay, it start from yourself. Bila doktor jumpa you all, bila doktor jumpa klien saya dan sebagainya, perkara yang paling penting yang doktor akan bincangkan, doktor akan fokuskan, doktor akan bantu adalah diri klien itu sendiri. Doktor akan cakap pasal mak dia ke, ayah dia ke, adik dia ke, suami dia ke, isteri dia ke, anak dia ke. No, it's not important dalam konteks macam mana kita nak start. Sebab the most important bila kita nak start tuan-tuan untuk bantu diri kita sendiri, we need to start building from inside out. Barulah kita boleh nak sembang dengan orang lain sebagainya kan. That kind of things. So saya rasa soalanku Yusuf ni very very complicated, tapi that other things. So kalau katakan tentang PTSD, panic attacks or addiction or whatever, sebenarnya ada satu terapi yang very specific for all these kind of problems. PTSD, we have EMDR. Saya sebut saja perkataan ni. Nanti kalau saya sebut nama panjang, kadang-kadang saya bersiap. EMDR adalah salah satu psikoterapi yang boleh membantu mengurangkan kesan trauma kepada masalah kita. So this can be asked with your therapist. Bila kalau kita jumpa ke klinik psikologis ke, counselor ke, psychiatrist, we can ask them, doktor ada offer EMDR tak? Ataupun puan atau tuan ada offer EMDR tak? Dalam konteks trauma saya. Kalau dia kata, oh sebenarnya saya nak train ini EMDR, saya boleh buat benda lain, then try benda lain dulu. Dalam konteks addiction, kita ada satu psikoterapi yang spesifik untuk addiction, which is actually what we call as motivational interviewing therapy. JMI punya teknik, in which sebenarnya ada very specific way of dealing with addiction. So ada banyak benda. So next, so jika kita dah rasa semua simptom-simptom, how nak start jumpa doktor? Okay, yang pertama sekali kan, bagaimanakah untuk kita kena pasti bahawa kita ada masalah kesihatan mental atau tidak? Yang pertama sekali, nombor satu yang kita kena faham adalah kita akan mula sedar bahawa kita sudah tidak lagi seperti dulu. Macam saya kata tadi kan, mula sekali ialah we ourselves know that we are actually changing to a more negative part of us. Maksudnya kita macam tiba-tiba rasa macam kenapa aku tak macam dulu. Kalau katakanlah kita boleh buat 10 benda dalam satu bulan, suddenly we only can do 5. Because kita mula fikir macam kenapa otak aku ni macam slow, that kind of thing. Kesedaran itu datang daripada diri sendiri. Yang kedua adalah we check with our friends. We check with our friends ataupun the loved one. We open up. Especially orang lelaki ni kadang-kadang susah nak open up. So I think we need to really calm down, open up. Bila kita open up bukan bermaksud bahawa kita lemah. But sometimes kan, to show the weakness is actually satu benda yang kita akan panggil sebagai keberanian. Untuk menunjukkan kelemahan adalah satu bentuk keberanian yang bukan semua orang boleh buat. So talk to someone yang knows you and tanya dia orang, what do you think about me now? Kau rasa aku macam mana? Kau rasa aku okay ke? Kan, dia kan soalan tu. Sebab jangan tunggu sampai orang komplain. Sometimes kita tunggu sampai macam kita start okay tapi kita macam yalah okay kot. At last orang mula komplain pasal kita. Dan by the time orang komplain pasal kita, biasanya orang dah ada pandangan negatif, which is actually not helpful. So when we know that something is not right, ask the loved one first. And then next ialah biasanya bila kita nak dapatkan rawatan kan, kita boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan, which is actually the simplest way of doing it. Of course, bila kita pergi klinik kesihatan dengan ramainya orang, dengan menunggunya, dengan screeningnya, macam kita macam susahnya doktor, tak ada ke cara lebih pantas ni? Of course ada, private lah.
Tapi private pun you kena tunggu juga bukannya macam saya nak now pun tak boleh juga So klinik kesihatan you can do it. Kalau you macam nak bantu you sikit, sometimes we can do online test dulu. You boleh buat screening online. Biasa sekarang ni paling popular yang the most common yang orang tu buat ialah DAS. Yang DAS screening tu, that will be helpful untuk screen tuan-tuan puan. DAS ialah bukan untuk diagnosa, DAS adalah untuk screening sahaja. So we can do that screening DAS tu, buat siap-siap, bawa pergi klinik. And usually they will repeat. Diorang akan ulang balik DAS tu. Kenapa nak kena ulang ni doktor? I dah buat dah, kenapa nak bawa masa ulang? Sebab DAS only DAS hanya bertahan, DAS hanya menunjukkan simptom you for 1 week saja. So kalau you go the next time, the next appointment, which is actually the next week contohnya, we need to repeat that. Sebab kita nak tahu adakah situasi DAS you sama, score you sama dan sebagainya. Baru kita boleh gauge bagaimana keadaan, severity dan sebagainya. So pergi je klinik mana-mana biasa yang bayar RM1 tu, Syafiqah, pergi mana-mana, ceritakan masalah you macam mana, and they will start asking question dan sebagainya. Nowadays kan, very good news for Malaysia kan, kita dah ada kaunselor dekat klinik-klinik kesihatan. Bukan semua klinik kesihatan yang kecil, tapi semua klinik-klinik kesihatan yang besar di seluruh Malaysia, kita ada kaunselor yang diletakkan untuk membantu orang-orang yang ada masalah kesihatan mental. So you can see the doctor there, doktor akan tengok, buat screening simple, cek darah, cek BP dan sebagainya. Kalau doktor suspect ada masalah medical, doktor akan buat screening for medical problem, and then doktor akan rujuk you accordingly. Some of us, bila doktor go through you punya masalah, doktor, oh actually you punya problem kat sini, you punya trigger kat sini, and then you notice, oh ya ke doktor, I never notice that. Sometimes as easy as that. Maksudnya you tak perasan apa triggernya, sebab sometimes bila kita start kan, kita tak tahu nampak apa-apa kan. So when we see someone else, bila kita bercerita dengan orang itu, and suddenly orang tu kata, oh actually your issue kat sini, what do you think? So kita, oh yeah, my issue is that. So kita boleh settlekan sendiri, no need for you to proceed forward. But there are situation in which kita berhadapan dengan situasi di mana quite bad, very difficult for us, dan kita perlukan rawatan lanjutan. Dan satu, yang pertama, mereka boleh rujuk kepada kaunselor di klinik kesihatan. Kalau kaunselor is actually beyond the capabilities of kaunselor klinik kesihatan, kamu boleh rujuk kepada doktor pakar perubatan keluarga. Mereka juga dilatih dalam konteks mengenal pasti penyakit-penyakit mental satu, dan juga at the same time mereka boleh memulakan rawatan-rawatan yang mudah. So ada banyak perubatan yang kita gunakan sebenarnya hanya boleh ditandatangan. Isu ni tanda tangan doktor pakar psikiatri tu masalah dia, bukan masalah doktor tak boleh buat. Doktor pakar di klinik kesihatan tak ada keupayaan untuk merawat, tetapi mereka ada certain ubat tu memang very specific, pakar ini saja yang boleh bagi So that's why kalau katakan family medicine specialist atau pakar perubatan keluarga rasa macam okay, this need extra management atau treatment daripada doktor pakar psikiatri, kamu akan dirujuk kepada pakar psikiatri. Dalam konteks Kementerian Kesihatan Malaysia umumnya, doktor boleh nyatakan bahawa kita punya window period untuk new case baru adalah 6 weeks depending on severity. Biasanya you all akan pergi klinik kesihatan, klinik psikiatri, bawa surat rujukan dari klinik kesihatan, which is actually very important. Jangan lupa surat rujukan. Kalau you dapat jumpa doktor pakar psikiatri, bawa surat rujukan tu, jumpa doktor dekat klinik psikiatri, mereka akan price. Kita akan tengok, okay, asalnya okay, kita akan bagi appointment. Ada certain cases kata, oh this is very urgent, we will see you today. Ada certain kata, oh this is too much, this need admission, you will be sent to kecemasan untuk dimasukkan ke ward. Ada ni. Dan when we are in klinik psikiatri, klinik pakar psikiatri, there are a few things that were happening. Nombor satu, there will be case yang akan dirawat oleh pegawai perubatan jabatan psikiatri. Ada ini bergantung kepada keserokan sebab when you are talking about klinik pakar psikiatri, actually everyone inside the clinic is having mental illness, most of them. So berdasarkan severity of illness dan rank hierarchy of care, majority will be seen by sorry
Sorry saya on call. Mana tadi? Tak ke mana tadi? Okay, so hierarchy tu depends. Yang pertama sekali pegawai perubatan, jabatan sekretari. Tapi kalau macam dengan kes yang agak complicated akan dilihat oleh pegawai perubatan sarjana dan jabatan sekretari, in which pegawai perubatan sarjana adalah pegawai perubatan yang dalam latihan untuk menjadi pakar. Kalau yang ni pun tak okey, maksudnya this is beyond them, dia akan dilihat oleh registrar. Registrar adalah pegawai perubatan senior, paling senior dalam jabatan. Tak boleh dengan pegawai perubatan yang registrar, mereka akan naik lagi, akan dilihat oleh pakar-pakar junior. Tak boleh dengan pakar junior, dia akan naik lagi kepada pakar perunding dan sebagainya lah. That is the level of care dekat dalam jabatan sekretari. So not everyone will be seen by secretaries, but every cases will be discussed with secretaries. Dan at the same time dalam jabatan sekretari kita ada clinical psychologist. Tak semua jabatan sekretari di Malaysia ada clinical psychologist, but they are very very important person dalam konteks kesihatan mental. Dan kita perlukan ramai sebenarnya clinical psychologist. Tapi dalam kementerian tak ramai lah. So we need them. Itu adalah cara-cara untuk kita dapatkan rawatan, Syafiqah. Itu cara macam mana you nak start jumpa doktor. At the same time saya katakan kita ada banyak lagi bantuan-bantuan. You can ada banyak NGO di Malaysia yang memberikan perkhidmatan-perkhidmatan berkaitan dengan masalah kesihatan mental, termasuk Befrienders, one of them, one of the biggest yang paling popular. Miasa, NGO-NGO, you can go to Facebook pun banyak. So you can learn from that. That's the way how you want to, whether you want to start to see doctors or not. Dan of course kalau macam contoh you tak berani nak jumpa doktor, you can go outside jumpa kaunselor dulu, sama ada berbayar ataupun dalam jabatan dan sebagainya. Tak berani jumpa dekat hospital, you can go to other places yang boleh bantu ini. Okay. Okay, Hafiz, soalan Hafiz ni sangat penting, di mana it depends Hafiz. If let's say kalau you jumpa you punya psychiatrist dan ataupun doktor di jabatan psychiatry, they can afford to offer you psychotherapy, sebab psikoterapi ni sangat spesifik tau. Macam contoh saya sendiri kalau untuk pesakit psikoterapi per day saya boleh buat maksimum 4 ke 6. Itu maksimum saya boleh buat. So maksudnya dalam klinik psikiatri bukan ada 100-200, beribu-ribu pesakit. So bayangkan kalau macam kita nak buat psychotherapy for everyone, it's actually not feasible. So we only choose a few macam very very specific case yang macam kita dah macam this is not enough. So that kind of cases yang kita akan pergi bagi psikoterapi. So it's very specific dan sangat tak ramai yang dapat ni. So boleh tak kalau jumpa clinical psychologist? Of course you can see clinical psychologist. Kalau macam you can afford to see clinical psychologist outside, that will be good. Sebab when you are talking about psychotherapy, we are not talking about 3 bulan sekali, 4 bulan sekali punya session. We are talking about minimum monthly ataupun paling bagus weekly kind of session yang very intensive one. You all out untuk 8 minggu and then you will be, at least you have kind of macam armory untuk you really fight you punya illness properly kan. So that can be things that you can work on. Ini soalan ni depends. Berapa lama nak diagnosis? Jadi macam saya kata, ada yang perlukan 1 sesi, ada perlukan 2 sesi, ada perlukan 3, depends on situation. Dan tak semua pesakit kita boleh didiagnosa hanya dengan sekali jumpa. Kadang-kadang kita tak cukup hanya dengan jumpa kita seorang, kita kena jumpa family members, kita jumpa whoever yang paling dekat kita untuk dapatkan ekstra maklumat tu. Sometimes kita kena tunggu pula urusan darah baru kita boleh cakap, okay, definitively this is the illness. Sometimes kita dah start satu medication and suddenly patient is still not okay, rupanya ada masalah lain. Macam saya kata pada peringkat awal tadi, penyakit psychiatry mental disorder adalah sangat dinamik, diagnosa tu boleh berubah-ubah dan ia bergantung kepada situasi dan sebagainya. Ada banyak perkara. Apa yang Adnan buat tu sebenarnya adalah apa-apa ubat ataupun bantuan-bantuan lain yang boleh membantu untuk mengurangkan kesan samping daripada anxiety yang mengakibatkan sakit badan dan sebagainya.
At the same time Kak Arnana kan, it's very important for you and everyone here to learn multiple techniques of relaxation, teknik-teknik relaksasi. Amalkan secara regular walaupun you tak anxious. Sebagai contoh yang paling simple yang kita biasa dengar adalah breathing relaxation technique. Biasanya orang ingatkan kena amalkan semasa tengah anxious ataupun tengah panik. Sebenarnya breathing relaxation technique kena dilakukan semasa tenang. Supaya bila ada masalah panik dan anxiety, lebih mudah untuk kita amalkan. So masa kita tengah bertenang, bangun pagi tu kita buat dulu. Ataupun masa kita tengah relax je kita buat dulu. That one of the thing relaxation technique. Yang lain saya boleh sebut progressive muscle relaxation. Progressive muscle relaxation. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu apa benda progressive muscle relaxation ni, you all just go to YouTube, type dia progressive muscle relaxation, dia ada teknik dia. Which is actually very helpful in terms of kita mengurangkan impact anxiety dan panic attack kepada badan kita, sebab dia akan membantu kita lebih rasa macam lebih lembut, otak kita lebih tenang dan sebagainya. Okay, Fariha, of course, whatever ways, kalau you tak susah nak cakap, of course, you can write, buat apa saja, yang penting kena ada maklumat lah, sebab kami tak boleh baca muka orang. So, apa sahaja means yang boleh membantu kami tahu apa cerita, please give it to us, please give it. Diary ke, ada klien saya tak reti nak cakap, dia pandai tulis diary, every time dia datang, saya akan minta dia bagi diary, dari kamu yang kamu nak cerita tu apa dia, then so kita akan baca lah apa benda. Sometimes some people it's very difficult for them to really open up kan. So itu adalah cara dia lah. Okay, support group ada banyak sebenarnya platform-platform dekat internet yang bercakap tentang support group JAD ni. Saya tak boleh nak recommend any specific sebab kita kena explore sendiri. Sebab saya risau kalau saya recommend any specific nanti dia tak kena dengan selera kita dan dia boleh misleading. So you can go through any support group as long as dia orang tak suggest untuk makan benda-benda pelik-pelik dan sebagainya lah. Kalau macam mula jual produk tu kena tinggalkan, it's not support group, itu jual menjual group. So yang tu kena careful. Okay. Adik, I think that's all the question that I have. Yeah, so saya rasa itu semualah soalan. Ada pula satu soalan baru masuk, tanya pasal okay, dekat platform Google dengan platform Apple sebenarnya ada banyak. Kalau kita macam kita type mindfulness apps ataupun relaxation apps atau calm apps, apps ada banyak sebenarnya. So itu sebenarnya boleh kita gunakan. Kita boleh gunakan, kita tengok sebab most of the apps sebenarnya berbayar. Dia bagi yang dia punya mukadimah tu free tapi tak cukup sebenarnya. Tak cukup. So you need to macam bayar lagi untuk dapat. Of course kalau kita mampu silakan sebab dia adalah satu modality untuk membantu kita dalam konteks kita berpenyakit dan sebagainya kan. Everyone need help. Even kalau macam contohlah macam kita semua tidak didiagnosa punya penyakit mental, we still can use all these apps untuk membantu sebab dia boleh membantu kita boleh tekan sikit stres dan sebagainya. Okay. Ya, Abi. Okay. So saya rasa kita pun dah terlebih masa dah. So okay. So terima kasih banyak kepada Dr. Rostam sebab sudi meluangkan masa untuk cerita dengan lebih lanjut mengenai anxiety disorder dan saya rasa kita semua banyak belajar dalam bab ni. So yang penting untuk kita tahu ialah antara isi parti daripada apa yang doktor kongsikan ialah penting untuk kita dapatkan diagnosa daripada pakar bila dalam isu kesihatan mental ni, sebab kita ramai yang suka self-diagnose ni. So sebenarnya itu tak elok, jadi elok kalau kita jumpa dengan pakar untuk diberikan diagnosis yang sepatutnya, yang sebenarnya untuk masalah yang kita hadapi. So untuk pihak Befrienders Kuala Lumpur, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rostam dan terima kasih kepada semua juga yang bersama kita dengan malam ini, dan saya harap untuk masa hadapan bila kita ada webinar seperti ini lebih ramai lagi yang dapat
sertai supaya kita dapat kupas lagi isu-isu semasa, especially mengenai masalah kesihatan mental dan juga bunuh diri. Okay, so kita akhiri dahulu. So assalamualaikum dan selamat malam untuk semua.